Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Keputusan melepas tanpa membebaskan ataupun DNAA individu ataupun mana-mana pesalah yang sudah pun dibicarakan di mahkamah dikhawatiri akan meruntuhkan dan juga menghakis kepercayaan rakyat kepada institusi penguasaan dan juga undang-undang terkini apabila Bersih ataupun Gabungan Pilihan Raya Adil, Bersih dan Adil menggesa DNAA perlu dilihat secara lebih terperinci dan diperhitungkan dengan sebaik mungkin, terutamanya di pejabat peguam negara, kerana apa yang dikhawatiri beberapa DNAA yang berlaku sebelum ini termasuk beberapa tokoh politik yang penting memberikan satu bayangan bahawa akan berlaku lagi DNAA ataupun keputusan melepas tanpa membebaskan untuk kes-kes yang lebih besar ataupun berprofil tinggi pada masa yang akan datang. Jadi ini yang akan kita bincangkan, kegusaran sebahagian masyarakat dan juga pemerhati politik dan pengamal undang-undang bagaimana keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA ini akan memberi impak kepada imej badan perundangan dan juga ketelusan yang berlaku ke atas pihak yang membuat keputusan. Jadi ini bukan perkara baru, kita tidak merujuk mana-mana kes yang terkini ataupun yang akan berlaku, tetapi ia sudah pun berlaku banyak sekali kes-kes yang melepas tanpa dibebaskan ataupun DNAA ini. Jadi untuk melihat perkara ini, dua tamu sudah pun bersedia pada malam ini. Saudara Muhammad Faisal Aziz, Presiden Bersih, Pengurusi Pilihan Raya Bersih dan juga Adil, dan juga seorang lagi Profesor Madya Dr. Abdul Rani Kamarudin, Pensyarah Jabatan Amalan Perundangan Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, ICOL, UIAM. Apa khabar Faisal dan juga Dr. Rani, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kedua-dua kerana sudi melapangkan masa untuk kita bercerita tentang DNAA pada malam ini. Mungkin kita mulakan dengan Faisal sendiri, iaitu apabila Bersih mengangkat isu ini ke hadapan dan pada minggu lalu melakukan demonstrasi secara aman di Kuala Lumpur. Jadi apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Bersih dengan menggesa kerajaan, terutamanya pejabat peguam negara, supaya menolak sebarang permohonan ataupun permintaan mana-mana pihak untuk membebaskan ataupun tidak kepada tertuduh, khususnya kes-kes yang berprofil tinggi dan juga yang mempunyai kepentingan awam yang besar. Mungkin sebagai komen awal, Faisal. Ya, Assalamualaikum, selamat malam saudara Nazri dan juga Dr. Rani, guru saya, dan juga sidang penonton sekalian. Yang pertama, saya ingin jelaskan sebenarnya ia bukan satu gesaan baru. Ia juga bukan hanya datang daripada Bersih, tapi juga datang daripada segolongan NGO-NGO yang lain yang melihat kepada kegusaran perkembangan semasa. Kalau kita lihat dalam konteks 2018, kalau boleh saya kongsikan semenjak kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Tun M, itu telah pun mulanya bibit-bibit DNAA ini digunakan, melibatkan tokoh-tokoh besar politik yang mana saya ingat semua tahulah kes melibatkan parti DAP, Lim Guan Eng, kemudian adanya parti-parti lain. Kemudian bila bertukar kerajaan, ada DNAA yang lain juga yang manfaatnya juga dapat kepada tokoh-tokoh politik, dan juga bila mana pertukaran lebih pertukaran dan yang terbaru termasuk kes melibatkan kes yang profil tinggi, dan juga kita khawatir kalau sekiranya perkembangan ini berlanjutan, pasti ia akan menghakis keyakinan rakyat terhadap sistem perundangan negara. Jadi sebab itu bila mana sebut tentang isu bagaimana Bersih vokal dalam isu ini, sebenarnya bukan perkara baru. Dalam kes DNA yang melibatkan mana-mana parti politik pun, meretasi mana-mana parti, kaum dan sebagainya, itulah aspirasi rakyat supaya kita harus konsisten, kita menolak sebarang bentuk yang dilihat sebagai penyalahgunaan kuasa, memberi manfaat kepada parti politik untuk mereka ni tidak diberikan hak untuk membela ataupun menerusi due course of law ataupun sistem perundangan yang lebih jelas di mahkamah.
Ya, kalau Prof. Madia Dr. Rani nak tambah, mungkin apa yang kita boleh faham tentang melepaskan atau tanpa membebaskan ini ataupun DNAA ini, kerana kita tahu juga ia memang ada peruntukan di dalam perlembagaan dan kuasa kepada peguam negara untuk melakukan DNAA ini, tapi mungkin kalau kita boleh bagi sedikit gambaran tentang permohonan DNAA ini. Terima kasih. DNA iaitu lepas dengan bebas dan satu lagi DNAA, lepas tanpa bebas. Apabila pendakwa raya menarik balik kes, ini di bawah budi bicara mutlak pendakwa raya untuk menarik balik kes ataupun untuk memulakan kes. Ya. Apabila pendakwa raya menarik balik kes, hakim tidak ada pilihan kecuali dua pilihan, iaitu hakim sama ada memberikan DNA lepas dengan bebas ataupun DNAA iaitu lepas tanpa bebas. Kalau lepas dengan bebas bermakna OKT tidak boleh didakwa lagi. Bermaksud DNA itu adalah satu pilihan yang lebih baik sebab dengan DNA OKT boleh didakwa semula. Dan untuk menarik balik kes ini adalah keputusan pendakwa raya, tetapi untuk bagi DNA atau DNAA ini adalah budi bicara hakim, bukan budi bicara pendakwa raya. Bila kes itu ditarik balik, kes itu boleh disambung balik, bukan tidak boleh disambung balik. Maksud saya di antara dua pilihan DNA dengan DNA adalah jauh lebih baiklah sebab pendakwa raya boleh mendakwa semula. Dan ini tidak melanggar perkara 7 Perlembagaan Persekutuan. Ya. DNA ini berlaku mungkin boleh berlaku dalam beberapa situasi lah, seperti contoh di tahap kes pendakwa, keterangan yang dikemukakan oleh pendakwa menjadi tidak kuat atau menjadi lemah atau menimbulkan pencanggahan. Ini boleh berlaku bila saksi semasa siasatan mengatakan sesuatu tetapi masa bicara dia menyatakan sesuatu yang lain. Dan ini kira macam sabotaj lah. Ataupun saksi itu telah menikam belakang pendakwa raya. Saya bagi contoh. Saksi itu mengatakan dalam siasatan dengan PDRM ke ataupun SPRM ke, dia mengatakan, saya ambil PDRM lah, dia mengatakan bahawa yang memukulnya adalah seorang yang tinggi. Tetapi bila di mahkamah dia mengatakan yang memukulnya adalah orang yang pendek. Jadi dengan ini, kes pendakwa itu menjadi lemah sebab saksi utama dia dengan sendiri telah menikam belakang pendakwa raya itu. Jadi berdasarkan keterangan itu tidak ada makna untuk meneruskan kes itu. Daripada tidak ada wujud prima facie yang boleh membebaskan OKT adalah lebih baik tarik balik kes, dan ini boleh menjimatkan masa bukan saja masa mahkamah dan juga masa pendakwa raya dan juga masa OKT lah, sebab bila kes sudah tidak kuat elok kes itu ditarik balik daripada diteruskan. Menarik. Nanti Prof, saya minta Dr. Rani ulaskan tentang apa kriteria dan siapa juga yang layak menerima ataupun memohon DNA ataupun DNAA ini, kerana ini penting. Kerana kita sudah pun sedia maklum kes-kes yang terlibat dengan dua kategori ini melibatkan profil tinggi, ahli politik dan juga pimpinan negara. Tetapi bagi Bersih ataupun Faizal sendiri, adakah DNAA yang diberikan kepada tokoh-tokoh tertentu yang berprofil tinggi, tidak kira lah di mana, sama ada dalam kerajaan ataupun tidak aktif lagi sebagai ahli politik, termasuk juga yang sedang berlangsung di mahkamah sekarang seperti kes Datuk Seri Najib berkaitan kes AMLA SRC International itu. Jadi apa impaknya jika pejabat peguam negara menerima permohonan pihak peguam bela supaya kes-kes yang sudah pun dibicarakan bertahun-tahun, dibawa, dijadikan prima facie dan sebagainya. Jadi apa kesannya jika diberikan DNA ini? Baik, saya merujuk kepada kenyataan oleh Ketua Hakim Negara
Yang Ma'arif Tengku Maimun pada 15 Januari yang lalu dalam satu acara perundangan secara publik acara publik yang mana beliau menyatakan bahawa dalam kes DNAA ini permohonan yang dibuat oleh Peguam Negara untuk menggugurkan kes, mahkamah ataupun badan kehakiman selalu menjadi mangsa dipersalahkan. Sedangkan seperti pada yang disebut oleh Dr. Rani, pilihan mahkamah terhad sama ada DNA ataupun hanya mengekalkan permohonan pendakwa raya DNAA. Jadi maksudnya apa yang disebut oleh Yang Ma'arif Tengku Maimun, mahkamah tidak ada hak untuk memaksa AG untuk mengekalkan pertuduhan. Jadi berdasarkan kepada kenyataan Tengku Maimun, Yang Ma'arif Tengku Maimun itu memang menjelaskan bahawa sebenarnya ada persepsi-persepsi negatif yang bukan hanya persepsi negatif kepada pejabat Peguam Negara, tapi seolah-olah dia terjangkit, tersasar ke arah badan kehakiman, seolah-olah badan kehakiman juga bertanggungjawab untuk memberikan DNA ini. Jadi ini satu gambaran menunjukkan bahawa perkembangan yang perlu kita lihat secara serius bila mana berlarutannya ataupun berleluasanya DNA ini diberikan, dan saya fikir perlu ada guideline ataupun prasyarat-prasyarat yang tertentu yang harus diletakkan. Kita tak nafikan sememangnya perlu diberikan keadilan kepada tertuduh seperti mana yang disebut oleh Dr. Rani. Kalau memang kes itu memang tidak ada asas dan sebagainya, memang sewajarnya DNA itu diberikan. Tapi kalau perbicaraannya sudah pun bermula memakan masa bertahun, saksi sudah pun dipanggil, ini juga kos-kos duit rakyat ataupun public funding mahkamah digunakan, malah ini semua kos-kos yang melibatkan duit rakyat sendiri ataupun duit kerajaan, tiba-tiba ditarik balik dengan nama DNA. Jadi sudah pasti kita sebagai rakyat yang berada di luar ini akan menimbulkan pelbagai tanda tanya, dan sudah pastilah perlunya satu penjelasan yang jelas dan juga apa roadmap kita di masa akan datang yang boleh kita pastikan ianya dapat diperbaiki, insya-Allah. Pada pandangan Dr. Rani, adakah bersetuju dengan pandangan Faizal ataupun ia memang ada hak yang termaktub dalam perlembagaan seperti yang dimaktubkan tadi oleh Dr. Rani, oleh pejabat Peguam Negara ataupun pendakwa raya, tetapi pastinya ada kriteria dan juga siapa yang layak dan sebagainya. Adakah sudah memakan masa bertahun-tahun, dibawakan saksi-saksi yang begitu ramai dan juga sudah ada perbicaraan yang besar dilakukan dan ada kepentingan awam di situ. Jadi mungkin pandangan Dr. Rani. Kita mesti faham dalam kes jenayah, OKT, orang yang kena tuduh, diandaikan tidak bersalah, maka pertuduhan terhadap dia perlu dibuktikan. Dan pembuktian itu bukan sesuatu yang mudah berbanding kes sivil ataupun kes sivil lah. Dalam kes jenayah, takat pembuktian itu amatlah tinggi, iaitu perlu dibuktikan tanpa sebarang keraguan yang munasabah. Maka kalau kita bandingkan, beban yang ditanggung oleh pendakwa itu amatlah berat berbanding OKT hanya perlu menimbulkan keraguan yang munasabah. Jadi bebannya amatlah ringan. Jadi dalam hal ni apabila bicara telah bermula dan keterangan dikemukakan, macam-macam boleh berlaku. Sebab saksi boleh kata di mahkamah berlainan daripada apa yang dia nyatakan dalam siasatan. Dan dalam kes-kes yang kompleks, yang mana dalam bicara itu bukan satu pertuduhan tapi 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertuduhan. Keterangan yang dikemukakan itu boleh bercampur aduk dan boleh menjadi rumit dan kompleks. Jadi ini pun mungkin boleh dijadikan satu alasan bahawa untuk mendapatkan sabitan itu sudah menjadi sukar sebab keterangan itu sudah goyang. Maka kalau nak diteruskan, mungkin akan berkesual kepada OKT dibebaskan kerana dia tidak didapati bersalah. Maka dalam ini, pendakwa raya dengan barisan pegawai-pegawai dia yang mempunyai pengetahuan dalam dan undang-undang, tentunya mereka ariflah sama ada berbaloi untuk meneruskan ataupun menarik balik kes. Jadi ini mereka perlu timbangkanlah sebab bicara itu akan memakan masa yang lama, saksi mungkin bukan 2, 3, mungkin berpuluh-puluh, pertuduhan mungkin bukan 6, 7, mungkin 10, 11 sampai 40. Ya. Jadi
mereka perlu buat pertimbangan lah, adakah worth it berbaloi untuk meneruskan atau untuk menaikkan berdasarkan keterangan yang mungkin dah bercampur aduk, lemah, menggelirukan, dan prospek untuk mendapatkan sabitan tu mungkin tidak begitu tidak begitu jelas lah. Jadi pendakwa itu mungkin buat keputusan bahawa adalah lebih baik kes ini ditarik balik. Maka bila kes ini ditarik balik, hakim hanya ada dua pilihan untuk bagi DNA ataupun DNA A. Bagi Dr. Rani, adakah pandangan ataupun persepsi setengah pihak menyatakan bahawa apabila ini berlaku, terutamanya terlibatnya ahli politik dan juga pimpinan-pimpinan parti yang besar dan sebagainya, termasuk pimpinan negara, ia seolah-olah ada tangan-tangan gaib di belakang, iaitu campur tangan eksekutif, kerana kita tahu juga pejabat peguam negara itu juga yang mendakwa setiap isu ataupun setiap kes yang dibawa ke mahkamah. Jadi adakah wajar itu diangkat sebagai satu alasan mengapa DNA ataupun DNAA ini perlu diberi perhatian supaya tidak dianggap sebagai satu campur tangan eksekutif kepada pendakwa raya? DNA ataupun DNAA tentu peguam bela mahukan DNA sebab itu lepas sampai bebas, yang mana OKT tak boleh didakwa lagi. Di pihak pendakwa raya, mereka lebih cenderung kepada DNAA sebab mungkin di masa depan mereka mahu mendakwa semula OKT. Pun begitu, sama ada DNA ataupun DNAA, itulah saya katakan pendakwa raya ada budi bicara, dan DNAA ataupun DNA bukan sesuatu yang baru, telah dibuat sekian lama. Dibuat di sekian lama. Maka kita tidak perlu diskriminasi lah. Kenapa orang politik dapat? Sebab orang yang bukan politik pun dapat. Jadi pada saya terpulang pada pendakwa raya untuk teruskan ataupun untuk tarik balik. Ini sebab bukti keterangan di pihak mereka. Jadi untuk mereka menentukan untuk teruskan ataupun untuk tarik balik. Kalau pada pandangan mereka untuk teruskan, tidak boleh mendapatkan sabitan, tidak boleh membuktikan pertuduhan, mungkin wajar untuk kes itu ditarik balik. Sebab untuk membuktikan pertuduhan itu, ia satu proses yang agak panjang. Dia ada proses tahap pendakwaan yang mana dipanggil prosecution stage, di mana pendakwa akan memanggilkan saksi-saksinya dan keterangannya. Jika ada prima facie, barulah OKT masuk membela dan OKT akan panggil saksi-saksinya dan keterangannya. Dan di sini mungkin dia boleh menimbulkan keraguan yang munasabah. Jika pendakwa raya merasakan bahawa ada keraguan yang munasabah yang dapat ditimbulkan oleh OKT di peringkat pembelaan, maka pada saya tak wajar untuk kes itu diteruskan sebab keseluruhannya akan di mana OKT akan dibebaskan sebab pertuduhan itu tidak dapat dibuktikan. Menarik. OKT perlu menimbulkan keraguan yang munasabah. Jadi itu ada pada saya agak ringan lah berbanding pendakwa raya. Ya, bagi Saudara Faizal, adakah dengan kenyataan peguam negara baru-baru ini yang menyatakan bahawa pendakwa raya tidak perlu memberikan penjelasan lebih lanjut apabila menarik semula dakwaan, adakah satu kenyataan yang wajar ataupun sebaliknya, ataupun seperti mana Dr. Rani katakan tadi, perlu ada penjelasan yang lebih lanjut juga jika sebarang kes yang berprofil tinggi ataupun yang menjadi perhatian umum itu dilepaskan ataupun dilepas tanpa dibebaskan? Baik, sebenarnya kalau kita baca secara literal peruntukan perlembagaan, memang tidak ada menyatakan keperluan ataupun kewajipan penjelasan itu diberikan. Sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks perlembagaan, perlembagaan persekutuan tu dia sebenarnya dia adalah satu rule undang-undang yang menyatakan proses. Saya ambil contoh bila sebut tentang separation of power. Contohnya pembahagian parlimen, kehakiman dan juga eksekutif.
dalam perlembagaan itu saya fikir tidak sebut tentang demokrasi, tidak sebut tentang essential apa semangat constitutionalism itu. Tapi ia menyatakan tentang proses. Okey, kita ada parlimen, kita ada badan kehakiman, fasa-fasa tata cara lantikan dan sebagainya. Tapi esennya apa? Esennya ialah untuk elak salah guna kuasa, untuk elak daripada eksekutif mencampur urusan kehakiman ataupun untuk mengelak perkara-perkara yang bercanggah dengan hak rakyat. Sama juga dengan proses pengundian dan sebagainya. Jadi sama juga dalam konteks hari ini bila kita sebut tentang accountability, memang tak semestinya kalau tak disebut itu, kalau kita lihat secara yang lebih semangat keperlembagaan itu, walaupun tak disebut tapi kita harus memahami bahawa kita bertanggungjawab terhadap masyarakat. Jawatan kita ialah jawatan yang kita accountable kepada uh, masyarakat awam ataupun kepada rakyat, terutama apabila kita uh, sebut tentang kes-kes yang melibatkan kepentingan awam. Maksudnya melibatkan dana rakyat, dana awam dan sebagainya. Jadi satu bagi saya, kalau kita baca secara literal, memang perlembagaan itu tidak menyatakan ataupun silent dalam sesuatu perkara. Tapi bagi saya perlu juga kita lihat dalam konteks apa di sebalik tujuan proses-proses perundangan itu dibuat ialah untuk antara lain pastikan adanya accountability dan pastikan supaya akhirnya kepercayaan rakyat kepada kerajaan ataupun kepada sistem undang-undang negara kita ini tidak terhakis. Ya, menarik. Kerana kita bergerak ke arah itu apabila kerajaan juga memberikan satu jaminan bahawa sedang mengkaji seriusnya tentang pengasingan kuasa pejabat peguam negara dan juga pejabat pendakwa raya, dan juga kita tahu ini mengangkat isu ketelusan dan juga tata kelola perundangan yang sudah pun lama kita perjuangkan, tetapi sementara bergerak ke arah itu kerana pastinya makan masa. Adakah wajar juga bagi Dr. Rani, pandangan Dr. Rani, kita mahukan satu tata kelola ataupun tata kelakuan di kalangan pejabat peguam negara iaitu yang mendakwa kes-kes yang berkepentingan awam dan juga melibatkan tokoh berprofil tinggi, supaya ada prinsip ketelusan dan juga menjalankan pendakwaan dengan menggunakan segala budi bicara yang akhirnya ia mengangkat keadilan dan juga mengangkat kekuatan sistem-sistem yang sedia ada, iaitu seperti isu pengasingan kuasa itu. Jadi adakah itu wajar juga kita pertahankan, Dr. Rani? Terlebih dahulu saya mengatakan bahawa sememangnya telah wujud pengasingan kuasa. Sebagai contoh, PDRM, polis boleh menyiasat tetapi mereka tidak ada kuasa untuk mendakwa. Mereka boleh hantar laporan kepada pendakwa raya, kertas siasatan untuk pendakwa raya menentukan sama ada kes ini kuat untuk dibawa ke mahkamah untuk OKT dituduhkan. Mereka akan menilai kertas siasatan itu. Tetapi pada masa yang sama, Jabatan Peguam Nama tidak ada kuasa untuk menyiasat. Menyiasat adalah tugas polis, SPRM ataupun agensi penguatkuasaan. Dan walaupun pendakwa raya boleh menentukan untuk memulakan ataupun memberhentikan prosiding ataupun kes jenayah, mereka tidak ada kuasa menyiasat. Tetapi walaupun mereka boleh mendakwa, keputusan untuk sabitkan kesalahan sama ada OKT itu bersalah ataupun tidak, ini adalah di bawah bidang kuasa mahkamah. Ya. Jadi di sini kita boleh lihat pemisahan kuasa. Polis menyiasat tapi tidak boleh mendakwa. Pendakwa raya boleh mendakwa tetapi tidak boleh menyiasat. Hakim tidak boleh mendakwa dan tidak boleh menyiasat. Hakim hanya menentukan, mendengar dan menentukan keterangan sama ada keterangan itu cukup untuk membolehkan OKT disabitkan dengan kesalahan, dan beban dia di pihak pendakwa adalah tinggi, iaitu takat pembuktian dia adalah tanpa sebarang keraguan yang munasabah. Jadi kita sudah nampaklah dari segi pengasingan kuasa untuk memisahkan pendakwa raya dengan peguam negara. Ini soal dasar lah. Memang di negara seperti UK, mereka ada pemisahan kuasa, pendakwa raya lain, peguam negara lain. Sebab peguam negara tugasnya adalah untuk menasihati kerajaan. Pendakwa raya untuk mendakwa. Tetapi di Malaysia, pendakwa raya adalah juga peguam negara. Tapi ini isu pentadbiran dah. Tidak semestinya kita perlu mengikut UK. Sebab, sampai saya bagi contoh, di UK,
Di UK peguam dia ada barrister dan dia ada solicitor. Solicitor mendapatkan kes, peguam dapat kes daripada solicitor, tetapi dia tidak boleh solicit lah. Jadi dia berpisah. Tetapi di sini peguam adalah juga peguam dan juga solicitor, dua. Jadi kita tengok tidak sama UK dengan Malaysia. Jadi terpulang ini soal dasar sama ada untuk mengikut UK ataupun kekal dengan sistem yang kita ada lah. Ini soal dasar saya susah untuk saya cakap sama ada pemisahan tu baik ataupun tidak baik. Tapi di segi pentadbiran, saya tidak nampaklah perlu dipisahkan. Right, sebab peguam negara bila menjalankan tugas, dia ada pentadbiran dia lah. Dia ada pegawai-pegawai yang menasihati dia dari segi pandangan kes-kes sivil, pandangan kes-kes jenayah, dan dalam menasihatikannya dia ada pegawai-pegawai dia. Tadi di situ kita sudah boleh nampak pengasingan lah, sebab peguam negara tidak memutuskan atas kehendak dia sendiri, tetapi atas nasihat pegawai-pegawai dia. Menarik. Bagi Faizal, akhir sekali, adakah Faizal dan juga rakan-rakan NGO yang menyeru supaya pengasingan kuasa ini dipercepatkan dan juga berkaitan dengan kes yang dilepas ataupun kes dilepas tidak dibebaskan ini ataupun DNAA ini menjadi satu keutamaan syarikat ataupun kerajaan pada ketika ini, iaitu kerajaan perpaduan yang mengangkat kehakiman, mengangkat pengasingan kuasa. Adakah Bersih akan menyediakan memorandum dan dihantar kepada pejabat Menteri Undang-Undang dan juga Perdana Menteri sendiri? Baik, sebenarnya kalau kita sebut tentang pengasingan kuasa ini, ia telah pun disebut oleh Datuk Seri Azalina, yang mana kita menghormati dasar kerajaan yang hari ini masih dalam empirical research untuk mengkaji tentang comparative research dengan negara-negara luar. Sangat amat penting untuk kita lihat keberkesanan pengasingan antara peguam negara dan juga pendakwa raya. Namun dalam masa yang sama, saya fikir dalam konteks Bersih, kita sementara menanti outcome comparative research dan sebagainya. Bagi kita perlu ada satu jaminan sebab tu dalam konteks kenyataan Bersih, setidak-tidaknya perlu adanya moratorium, iaitu di peringkat pendakwa raya untuk pemberian DNA ini hanya khas untuk kes-kes rasuah. Sebab kita tidak juga masuk kepada kes-kes lain, sebab saya faham ada keperluan DNA ini dalam kes-kes yang lain. Tapi dalam konteks hari ini, bagi memastikan rakyat khususnya percaya kepada dasar kerajaan dan juga dasar negara, dan juga bagi memastikan ia menjadi presiden yang baik. Kita tak tahu, mungkin akan datang akan ada kerajaan yang lain yang memerintah. Tapi setidak-tidaknya kerajaan ini harus menunjukkan model yang baik. Ada presiden, bagaimana kes-kes rasuah yang melibatkan ahli politik khususnya, ini dibicarakan secara langsung di mahkamah. Malah bagi saya sebenarnya amat baik kalau contohnya ahli politik ini dibicarakan di mahkamah. Kalau kes itu tidak kuat dan dibebaskan oleh mahkamah, itu persepsi yang jauh lebih baik. Ia menutup terus persepsi bahawa mereka ini terlibat dengan rasuah dan sebagainya, sebab dibebaskan oleh mahkamah badan kehakiman yang tertinggi ataupun badan yang independen. Jadi suatu bagi Bersih, kita akan terus engage dengan pihak kementerian untuk bersama dalam konteks comparative research untuk melihat garis masa pemisahan bidang kuasa AG dan juga pendakwa raya, dan juga dalam sama kita juga mahukan sesuatu yang konkret sementara menanti perbincangan ataupun research cadangan yang ingin dikemukakan oleh pihak kerajaan. Terima kasih Saudara Faizal Aziz, Presiden Bersih, dan juga Prof. Dr. Rani Kamarudin memberikan kecerahan ataupun penjelasan yang amat baik. Kita berbicara bagaimana kes-kes yang melibatkan profil tinggi negara, sama ada di kalangan ahli korporat ataupun pemain politik yang ada isu kepentingan awam itu dilepaskan ataupun dilepas tanpa dibebaskan. Jadi untuk kita mengangkat perbincangan-perbincangan ini supaya rakyat lebih faham, supaya mereka tidak termakan dengan persepsi satu pihak ataupun hanya bersetuju satu pihak. Jadi terima kasih kedua-dua ahli panel kita memberikan satu penjelasan ataupun perbincangan yang menarik pada malam ini. Sekian saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.